semasa hidup itu yang dipanggil hibah, wasiat, wakaf, sedekah, nazar. Kalau pembagian harta selepas kematian, itu pembagian harta pusaka yang tertakluk kepada hukum faraid. Sebab itu dalam Quran secara terperinci, kata ulama, Allah Ta'ala mengajar kita bagaimana nak menghasilkan harta. Wealth creation pun ada dalam Quran. Itu dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Orang Islam disuruh mencari harta dan tidak hanya pasrah pada qada dan qadar. Dan itu ada perinciannya. Begitu juga Al-Quran mengajar tentang wealth accumulation, bagaimana pengumpulan harta atau pengembangan harta. Macam tajuk kita 1:7/700, iaitu disebutkan dalam surah Yusuf ayat 47 sampai 48, bagaimana pokok ditanam biarkan pada tangkainya 7 tahun berturut-turut. Itu adalah Allah didik kita bagaimana mengembangkan harta. Kemudian yang ketiga ada wealth protection, bagaimana nak melindungi harta. Harta mesti dijaga daripada sebarang musibah. Ada pelindungan. Kemudian ada wealth distribution, macam mana kita nak mengagihkan harta. Ada instrumen-instrumen perancangan, ada wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya. Dan yang kelima, wealth cleansing ataupun penyucian harta. Maknanya agama mengajar duit tak boleh dibelanja sewenang-wenang ataupun terlalu kedekut. Jadi ada mekanisme untuk dibahagikan, antaranya zakat ataupun sedekah jariah ataupun amal-amal jariah yang lain. Jadi di sini perbincangan Quran menjurus kepada salah satunya bagaimana kita nak membahagi-bahagikan harta yang kita miliki. Jadi timbul satu pertanyaan antara sedekah dengan wakaf, bagaimana nak dibezakan? Baik, pahala sedekah hanya akan ada dan berjalan ketika kita bersedekah saja. Kita ambil contoh, katakanlah kita sedekah duit kita kepada seorang peminta sedekah, bagi dia RM10. Kemudian digunakan duit RM10 untuk beli nasi ayam, misalnya dengan teh obeng limau, contoh. Bila dia makan, pahalalah dapat. Tapi lepas habis dia makan, dia alhamdulillah selesai, maka setakat di situ saja. Mana kalau dia buang lepas tu, buanglah. Tetapi kalau wakaf, dia sedekah jariah. Dia sedekah yang berterusan, yang mana harta wakaf ni dia bersifat kekal. Jadi ganjaran pahala tu akan sentiasa mengalir selagi manfaatnya ada. Mana RM10 tadi kita belanja orang makan, bagus. Tapi kalau RM10 wakaf, kita kumpul satu tabung wakaf, buat biaya pembinaan masjid. Jadi selama masjid tu kekal di situ, selama itulah pahala akan berkekalan. Sebab itu kata Anas bin Malik, Nabi mengajar ada 7 amalan kalau buat pencen kubur. Ini pencen kubur. Pertama, mengalirkan sungai, syarat selagi diminum. Yang kedua, tulis mushaf, dengan syarat selagi dibaca. Yang ketiga, menggali perigi, dengan syarat selagi digunakan. Yang keempat, mengajar ilmu, dengan syarat selagi diamalkan. Yang kelima, tanam pokok. Antara di khusus dalam riwayat sebut pokok kurma, kita tebulahlah musangking pun boleh juga. Yang keenam, meninggalkan anak soleh, dia jadi pencen kubur kita, dengan syarat dia mendoakan. Dan yang ketujuh, buat masjid. Selagi masjid tu berfungsi, selagi itulah meter amalan kita berjalan saja. Jadi ini yang membezakan wakaf dengan sedekah. Wallahu a'lam.